ni nak minta tolong ambil gambar, tag kat IG. Kan kata full house 500 webinar malam ni. Boleh tak geng? Okey, ambil gambar lu kan. Jangan lupa ambil gambar Kita punya full house 500 tag kat IG. Jangan lupa tag Outlaw sekali. Tag semua Underground King. Tips Ganas, Luna dan yang lain-lain. Kalau tag Underground King semua kalau boleh lah kan. Ada hari raya ni kita sama-sama membantu Underground King bantu korang. Okey. Sampai tu kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah bercakap ini adalah Puan yang handsome. Dan selamat datang ke webinar yang dianjurkan oleh Miro Allah, iaitu webinar apa nama Miro? Webinar Free Idul Fitri. Webinar okey. Apalah. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita, balik menjemput Ustaz untuk bacakan doa. Ustaz Pik Ganas ada dalam ni. Ustaz, tolong baca doa untuk kami boleh Ustaz? Minta barakah daripada Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan katsiran mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali Allah fil zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka as-salawata fid din wa afiyatan jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi safaratil maut wa najatan minan nar wa afwan hisab. Ya Allah Tuhanku, di tengah malam yang muda ini, Allah berkatilah ilmu yang ingin kami pelajari ini. Ya Allah, sesungguhnya niat kami ini untuk bantu ahli keluarga kami, bantu meningkatkan ekonomi orang Islam, membantu membina masjid, membantu orang fakir miskin, anak yatim dan para tahfiz. Ya Allah, ya Allah, permudahkanlah urusan kami untuk menimba ilmu pada malam ini. Ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas bacaan doa yang sangat terkesan bagi kita semua. Okey. Ustaz okey Ustaz okey, PA sistem semua okey tak ada masalah, jangan risau. Okey. Tawahal. Okey, first balik share screen dulu. Jangan bisa buat 2 kali ni. Itu pasal jangan duduk kata hang pula. Jangan. Ui, nampak gambar. Okey, nampak tak skrin balik? Komen lu. Tengok. Kok saya lagi duduk tertekak seorang-seorang pula. Nampak putih pun. Komen nampak? Alhamdulillah nampak. Ya, sesuci hati yang putih. Okey, Assalamualaikum. Allah Akbar, siapa pula duduk kat IG screenshot kali. Untuk webinar malam ni, webinar Mubarak malam ni, kita akan topik kita untuk malam ni adalah satu, what is forex. Kita akan sembang apa tu what is forex. Minta maaf lah kalau tulisan buruk, cari pen tak jumpa anak main ni. So guna jari je ni. Nombor 2 kita adalah OHLC. Nombor 3 kita, topik nombor 3 kita adalah time frame. Nombor 4 SNR. Nombor 5 adalah SOP kita untuk entry. SOP entry lah. 5, nombor 6 kita adalah entry. Okay, kita ada malam ni kita akan webinar kita membicarakan 6 topik. InsyaAllah dan 6 topik ni kita akan siapkan kalau boleh sejam lah. Cuba sesingkat mungkin tapi padat. Kata Ustaz simple tapi sempoi. Okay, what is forex?
what is forex ini adalah what is for Allah. What is forex adalah penukaran ataupun perdagangan mata wang dua buah negara. Ini ada basic forex. Kan? Basic forex yang kita kena tahulah kan. Okey, contohnya adalah Great Britain, GBP dengan USD. Gabungan antara Great Britain dengan Amerika, USD dollar, ataupun GBP dengan GPY. Great Britain dengan Japan Yen. Ataupun contohlah EURUSD, Euro dengan US dollar, dan so on lah. Itu adalah what is forex. Apa basic lah what is forex yang kita kena tahulah kan. Tapi kita malam ni kita nak fokus kepada bukan teori, tapi kita nak fokus kepada kita punya entry, punya apa panggil, technical. Itu. Malam ni kita nak fokus kepada technical, bukan kepada teori. Cuma apa yang kita perlu tahu what is forex. Orang tanya apa? Kalau orang luar yang belum main forex, yang belum trade forex, yang tak pernah trading forex, orang tanya what forex tu, korang tanya what apa forex, korang cakap penukaran ataupun perdagangan mata wang dua buah negara. Tu cukup what forex. So, kita yang kedua kita punya topik adalah OSLC. Boleh rekod tak? Okey, boleh rekod. Siapa nak rekod, dipersilakan rekod. Okey, OHLC. Apa tu OHLC adalah? O adalah open, high, low, close. Okey, cerita dia macam ni. Dalam chart trading kita ada dua batang candle. Satu candle bullish, ini bullish. Kedua adalah bearish. Okey, dia macam ni. Sekejap Okey, bullish tadi, ini bullish. Bullish dia macam ni. Bullish adalah menaik. Candle yang menaik. Okey, apa kaitan dengan OHLC? Dia macam ni. Nak beritahu. Okey, ni candle. Okey, ni candle menaik, candle bullish yang kita tengok dalam kita punya chart. Okey, dia open dia kat mana? Okey, dia bawah ni, open. Ni dia open kat sini. Open. Lepas tu dia low, dia buat low kat sini. Okey, faham dia buat low kat situ, lepas tu high. Dia buat high, lepas dia buat low, dia buat high, lepas tu dia close. Close kat sini. So pattern dia kalau kau nampak nak lagi Panik tunjuk kat chart. Kalau kau tengok kat link chart, dia macam ni lah. Itu adalah bullish. Okay, kalau kata bearish pula, dia macam ni. Bearish adalah menurun. Ni bearish. Okay, kok pakai jari. Menurun. Okay, dia macam ni. Okay. Dia open kat sini. And dia open high. Bila open high. Dia open high selalunya dia akan dia pergi ke low sini. Dia close kat sini.
OHLC. Dan open, high, low, close untuk berries. Kalau korang tengok nanti kat lain chart, dia macam ni. Okay, contohlah, ni tunjuk chart. Tunjuk kat chart satu ni apa ni? Okay, kau ni tunjuk contoh lepas ni ambil weekly candle satu, candle weekly. Okay, korang tengok ni. Batang candle weekly lepas ni tanda kat sini. Ini adalah dia yang menurun ni candle bearish. Okay, kau tengok. Dia pun macam ni. Bearish. Dia open kat sini. Tengok dia open dekat sini. Ni open dekat sini. Dia buat low. Dia buat high. Dia buat high kat sini. Lepas tu dia buat low. Dia close dekat sini. Ini HLC lah. Dia HLC ni dalam candle ni ada dia, kita boleh baca direction lah. Kita boleh, bukan direction, kita boleh baca storyline. Contoh weekly. Candle weekly, batang candle weekly ni. Kita buka daily. Kita kena tengok 5 batang daily. Sebab apa, dalam weekly tu dia ada 5 hari waktu bekerja. So dalam weekly ada 5 batang daily. Dia ada storyline untuk daily, lepas tu dia ada storyline untuk H4. Kalau kita buka H4, kita tengok macam ni. Kita tengok dia buat dia dalam HLC ni ada storyline dia. Kalau korang pandai baca HLC ni, korang boleh baca dia punya storyline dalam sesuatu. Contoh dalam minggu tu, HLC minggu tu kan. Seminggu tu korang boleh baca storyline untuk minggu tersebut. Okay, contoh hari ni, esok is ni. AUD tadi kita dia open, kita kata dia open high. Kalau kita tengok candle kat sebelah dia tu pun adalah candle bearish contoh kan. Dia open high, dia akan close, kemungkinan dia akan close dulu. Macam tu. Dia kalau nak tahu detail lagi, Miro akan cerita lah macam mana storyline tu kaitan dengan HLC ni. HLC. Lepas tu yang ketiga kita adalah apa tadi? Time frame. Kita adalah topik time frame. Topik ketiga itu topik time frame. Okey, time frame ni kau kena tahu dia ada 3. Dia ada father, dia ada mother, dia ada baby. Okay. Dalam pada time frame ni dia ada monthly, daily. Monthly, weekly. Sorry. Weekly. Okay. Mother time frame daily H4. Baby time frame H1, 30, M50, M5, M1. Okay, apa fungsi time frame ni? Kau kena tahu. Ini apa yang Pak Nik guna lah kan. Okay, pada time frame Pak Nik akan direction kat pada time frame lah. Direction untuk kita entry. Mother time frame selalunya Pak Nik akan cari breakout lah. Breakout ataupun apa panggil? Setup. Breakout ataupun setup. Okay, untuk baby time frame ni adalah tempat untuk kita entry. Okay, ni adalah untuk topik time frame. Apa yang korang perlu buat nanti, contoh korang buka chart kan, korang kena buka time frame first. Korang kena buka time frame father time frame. Korang kena buka father time frame. Sebab apa kena buka father time frame? Untuk kita cari untuk kita identify as yang valid kat sini ataupun big movement kat sini kan. Lepas tu kat sini juga kita baca, kita akan tengok storyline kita kat pada time frame. So first yang wajib korang buat adalah bila buka chart, buka pada time frame.
cari SNR valid, bit movement, tengok storyline. Okay, bila dah ada benda tu semua, barulah korang boleh cari apa yang kita nak cari tu. Apa kita cari bila dah ada semua, barulah kita boleh tahu direction. Lepas tu barulah kita boleh cari tengok setup apa yang kita boleh pakai, setup SOP lah. SOP apa setup yang kita boleh pakai. Kat situ bila korang dah faham apa semua ni. First ni apa yang Pak Nik buat bila Pak Nik buka cak. Faham Faham tak? Cuba komen. Faham tak? Topik ni topik teori kan. Sekejap lagi baru kita masuk pada teknikal. Faham tak? Alhamdulillah faham. Okay. Untuk the next topik kita adalah SNR kan? Okay. SNR ni Pak Nik akan transfer kepada Miro lah untuk bercerita tentang untuk terangkan kat korang semua apa itu topik SNR dan juga SOP entry. Ya, Miro boleh masuk tak? Miro? Miro? Hello? Miro, where are you? Hello, saya kena buat apa ni? Aduh kacau. Oh, masih skill macam itu Okay, Assalamualaikum. Ui, baca doa tidur. Okay, so semua tadi faham apa yang Pak ni share tadi? Okay, mantul Pak Abu. Okay, so sekarang ni kita masuk topik SNR. Apa itu SNR? Ya. Okay, nampak S is stand for support. Okay. R adalah resistance. Support ni adalah di mana paras harga terendah. Ataupun kita panggil dia sebagai lantai. Support ni lah tempat untuk kita mencari buy. Resistance pula adalah paras harga tertinggi. Kita panggil dia sebagai atap. Di mana tempat untuk kita mencari sell. So basically movement untuk SNR ni macam ni je. Support akan mencari resistance akan mencari support semula, support akan mencari resistance akan mencari support semula. Dia akan main dalam kotak dia je. Okay. Untuk SNR ni kita kena faham macam mana movement dia. Okay, contoh Okay, so tadi dia akan main dalam kotak dia kan. Support cari resistance cari support cari resistance. Okay, dia akan main macam ni.
dalam kotak dia. So andai kata support ni kena break, so dia akan bermain pula dalam kotak baru. And automatically apabila di break, zone support ni tidak direspect. Dia telah gagal. Bila dia dah gagal, zone support ni akan bertukar menjadi zone resistance. Okay. And then dia akan main balik dalam kotak ni. So movement SNR dia akan buat benda yang sama je. Kalau dia break bawah, dia akan main macam ni pula. Dalam kotak baru. Dia break bawah, dia akan main dalam kotak baru pula. Okay. SNR akan bergerak macam ni je. Okay. Ini kita panggil dia sebagai support become resistance. Okay. Dia punya movement macam ni lah. Okay. Andai kata sekarang ni, belah kanan ni adalah current market. Okay. Okay. Current market ni akan terjadi apabila kiri ada something. Which is contoh sekarang ni support, resistance, resistance, support. Okay. Andai kata sekarang ni price kat sini, dia break kat atas pula. Bila dia break kat atas, dia tak akan terus break macam ni. We need to always look on our first left. Apa ada di kiri ni? So sekarang ni di kiri ni dia ada buat base. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. So bila kiri ada base, kanan wajib ada base. Dia kena respect. Okay. So dia akan main resistance, support, resistance, support. Okay. Tapi bila dia break lagi ke atas, bermakna resistance ni tak direspect. Dan resistance tersebut menjadi zone support. Lepas tu ke mana dia nak pergi, kita kena tengok our first left. Apa kiri dia buat? Kiri dia masih membuat base. Which is support pergi resistance, resistance pergi support. So mana bila kiri ada movement yang macam tu, kanan pun wajib kena buat. Okay. Dia akan bergerak macam tu je. Kalau dia break atas, dia akan main lagi ke atas. Break atas, dia main. Macam tu je movement SNR. Okay. Ini kita panggil dia sebagai resistance become support. Okay. Ini clear Kasih reply clear satu kali gang. Clear, KLIA. Cantik di situ. Mantul Pak Abu. Okay, kita sambung Clear gitu. Okay. So. Okay, so. First thing first, bila kita buka chart, benda yang pertama perlu kita buat adalah kita perlu mencari valid SNR. Okay, macam mana kita nak kenal pasti valid SNR? Valid SNR ni kita nak kenal dia wajib ada second movement. Okay. Contoh dia bergerak macam ni. Okay, so start daripada atas ni, dia turun. Okay, dia try untuk naik, tak lepas, dia sambung turun. Okay, ini yang kita panggil dia sebagai second movement. So, bila dia buat macam ni, kita tahu, okay, di sini adalah zone resistance yang valid. So biasanya pergerakan market ni dia akan gerak macam ni. Okay. Kenapa kita nak ada second movement ni? Sebab kita nak cari miss deep accurate.
Okay, kalau kita tengok kat sini, bila dia turun, naik, dia tak sampai atas, di mana punca start dia turun, dia sambung turun. Okay, kat sini dia miss. Yang dia cuba naik lagi, tak sampai, dia turun, kita panggil sebagai dip. Turun, naik, tak sampai, dip. Okay, dia akan buat benda sama je. Dip, dip. Okay, so basically bila dia sampai di sini, ini adalah kita punya zone accurate. Okay, bila dia dah sampai accurate, dia tak akan terus terjun. Dia akan keluar dulu satu candle, which is dia nak tunjuk kat kita confirmation yang dia akan turun. Dan dia akan naik balik, baru dia terjun. Okay, inilah yang kita panggil sebagai candle perubahan arah. Okay, candle perubahan arah, sekejap lagi Miro explain. Okay, miss dip accurate ni adalah contoh untuk setup sell. Okay, kalau dalam bahasa SND dia, kita panggil dia sebagai fail to return. Okay, so kalau untuk contoh setup buy pula, kita perlu mencari benda yang sama. Support yang ada second movement, dia naik, turun, and then dia naik. Okay, so di sini dia ada buat second movement. So kita tahu bawah ni adalah zone support yang valid. Okay, so bila sini support yang valid, kita tengok macam mana movement dia. Dia turun, dia naik, tak sampai. Okay, so kat sini automatically kita dah tahu miss. Sini dip, dia turun, naik lagi, tak sampai. Dip, 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 sampai di sini accurate, dia akan keluarkan confirmation ni. Okay, bila dia keluarkan confirmation ni, dia akan pull back balik dan sambung kenaikan. Okay, ini adalah contoh untuk setup buy. Okay, untuk kita kenal pasti sama ada SNR tu valid tak valid, dia kena ada second movement. Okay, setakat ni clear? Keliak, cantik, mantul, Pak Abu, terbaik. Kur. Okay, kita sambung. Okay, so lepas kita dah identify valid SNR, apa kita perlu buat? Kita kena tahu kita punya SOP. Okay, so SOP kita terbahagi kepada 4 SOP. Which is yang pertama, kita ada weekly, H4, M15. Yang kedua, kita ada weekly, daily, H1. Yang ketiga, kita ada daily, H1. Yang keempat, kita ada daily, H4 dan M15. Okay, so untuk SOP ni kita terbahagi kepada 3 section. Okay. So, function untuk kotak yang pertama ni adalah di mana tempat untuk kita mencari direction. Di sinilah tempat kita mencari SNR yang valid. Okay, which is kena ada second movement. Untuk second kotak ni, di sinilah tempat di mana kita mencari perubahan arah. Dan kotak yang ketiga ni adalah tempat di mana kita mencari RSS, SRR ataupun
MDA. Okay, tapi untuk first SOP ni dia special sikit. This one. Okay, kenapa dia special? Sebab okay, dia benda yang sama. Sini cari second movement. Kotak second ni sama juga, perubahan arah. Kotak yang ketiga ni kita cari valid SNR balik, which is ada second movement lah. Okay, kotak yang keempat ni kita cari perubahan arah balik. Jadi sini untuk kita marking zone lah. Dan yang kelima, M50 ni tempat kita mencari RSS, SRR atau MDA. Okay. So Mira tunjuk contoh Okay. So first thing first, okay, kita katakanlah sekarang ni price di sini masih belum ada. Okay, so apa kita nak buat? First thing first, korang tukar ke line chart. Bila tukar ke line chart, first thing first yang kita nak buat adalah perlu mencari SNR yang valid. So sekarang ni kita tahu, okay, sini adalah zone support dia. Okay. First SOP kita, SNR yang valid, kena ada second movement. Dia naik, tekuk, dia semua naik. Tekuk, naik lagi. Okay. So sini ada second movement. So kita tahu, okay, ini adalah valid support. Bila dah ada valid support, bermakna first SOP kita done. Okay. Dalam masa yang sama, kita tahu, okay, bila dia buat second movement, sini miss. Dia naik, dia turun, dia naik. Deep. Turun, naik, deep. Deep, 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 deep. And then, dia masuk je accurate. Dia keluar candle perubahan arah kita. Okay, so kita marking perubahan arah ni. Okay, so apa SOP kita yang kedua? SOP kita yang kedua, marking candle perubahan arah. Second SOP done. Okay, so untuk marking SNR yang valid ini, kita just ambil daripada body to shadow. Dan perubahan arah kita boleh marking 2 ke 3 candle maksimum. Okay. Okay. So sekarang ni SOP kita yang tinggal adalah H4, H4 dan M15. Okay. So sekarang ni okay. Ini adalah okay, tadi weekly dan weekly dan so sekarang kita tinggal H4, H4 dan M15. Okay, untuk H4 ni kita cari valid SNR untuk marking zone. Mana valid SNR dia? Okay, so sekarang ni ini adalah the lowest support dia buat. Baris. Dengam tak dengam? Okay. So, kat sini dia naik, turun, dia naik. Dia buat second movement. So, third SOP kita done. Okay, kita marking bawah ni. So, kat sini dah masa sama, miss, deep, 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 deep. Okay, so kita tahu. Sini adalah zone support yang strong lah. So, weekly pun, dia di support yang valid. H4 pun support yang valid, maknanya support tu strong. So, dia turun sampai di zone accurate. Apa yang perlu kita buat untuk next SOP kita ni? Cari candle perubahan arah. Okay, so sekarang ni dia masuk, dia keluarkan candle perubahan arah di sini. So, SOP kita yang keempat
Done. So tinggal M15 je. So kita pun marking. Okay, so ni kena perubahan arah. Pada marking kita pergi ke mana? M15. Okay. So M15 ni kita perlu mencari SRR. Okay. Takat ni okey Mantul. Okey, abeh. Hidup bank jago. Okay. So SRR, RSS. Okay. So tadi zone kita macam ni. Okay. Dapat di sini. So kita marking perubahan arah. Okay. SRR atau RSS ni kita cari hanya dalam kotak perubahan arah. Dalam ni sahaja. Okay. So katakanlah ini kotak perubahan arah. Okay. Then price masuk di zone tu. Support. Dia buat base sikit. Turun lagi. Buat base. Turun. Base. Sampai di support. Bila sampai di support, dia break ketiga-tiga ni. Then dia pull back di sini. Fly. Okay. So untuk perubahan arah ni, konsep dia senang je. RSSRR ni senang je konsep dia. Konsep dia, kalau break 3 resistant, dia akan retest dekat resistant kedua. Break 2 resistant, akan retest dekat resistant yang pertama. Kalau break 1 resistant, dia akan retest dekat support. So sekarang ni kalau kita tengok kan, perubahan arah ni dalam zone support. Okay, dia masuk, dia buat sideway. So bermakna price masuk dalam keadaan melemah sebab power of buyer dah start masuk di sini. Okay, dia buat resistance ni. Lepas tu dia cuba turun lagi. And then dia masih buat sideway lagi, dia buat base lah. So bermakna dia dah menunjukkan kali kedua. Okay, price dah memang betul-betul melemah ni. Okay, dia tunjuk, dia turun lagi. Okay, last kali dia buat last base dia. Sampai di bawah ni, support, break semua. Okay, dia ibarat dia sekarang ni, dia masuk tempat buyer. Kan? Tu buyer tai long mah. Lu masuk tempat gua, lu ingat gua mau kasih muka ke? Mana boleh kawan. Okay. Sekarang lu sudah langgar ini, gua punya budak-budak sini, gua punya budak-budak sini dengan sini. Takkan gua kepala mau kasih muka, gua kasih langgar terus lah. Okay, dia dah langgar. Dia patah balik. Kasih halu budak-budak. Okay, jom kita kasih langgar itu salah. Boom, dia fly. Itu macam. Okay, ada ngam. Bukan dragon. Wah, tai long mah. Cantik. Kalau itu macam, cantik. Hamsoy. Okay, so confirmation dekat sini, dia menunjukkan yang bahawa seller dah weak. Buyer strong. Sebab tu, buyer break. Dia break, dia masuk balik, dia terus pacak. Okay. Okay. Contoh lain. Dia masuk. Okay. Lepas tu dia break. Tapi dia keluar kat sini. Okay. So kalau macam ni, dia keluar di sini bermakna dia tak break yang ni. Okay, ni resistant, support. Dia hanya break satu resistant. So kalau break satu resistant, dia akan retest di support. Sebab dia keluar kat sini, bawah. Okay.
benda yang penting untuk SRR ni, kalau saya lah kan, saya fokuskan dia keluar dekat mana kat kendera perubahan arah ni. Tapi kalau dia keluar ngam, kalau dia terus keluar ngam ke atas, settle lah. Okay, contoh macam ni, terus keluar macam ni. Okay, so kita tahu resistance, support. Break satu resistance, retest dekat support. Atau balik support, fly. Okay, ni untuk SRR. Okay, apa itu RSS? Okay, untuk RSS, benda yang sama, dia naik, dia buat base, naik, buat base, naik, buat base. Okay, then dia break. So kat sini, konsep dia sama je. Okay, sini support, dia buat support, support, support. And then dia sampai the highest is resistance. Resistance ni break ketiga-tiga support. So bila dia break, 3 support, dia akan retest di support yang kedua. Kalau dia break, 2 support, akan retest di support yang pertama. Kalau dia break, 1 support, dia akan retest di resistance. Okay, so sekarang ni berapa support dia break? 1, 2, 3. Dia break 3, akan retest dekat 2. Okay. So, dia akan pull back kat sini. Dan jatuh. Okay. Sini lah zona. Okay, dia sama juga Contoh. Masuk. Okay, then dia break. Make sure RSS SRR ni dalam kotak perubahan arah sahaja. Okay, masuk dalam zone resistance. Dia buat sideway. Bermakna power of buyer dah melemah. Sama juga macam tadi. So, dia bagi tahu yang sekarang ni seller dah strong kat sini. Okay. Sebab apa? Sebab seller adalah paras harga tertinggi di mana tempat untuk kita mencari sell. So, seller ni pun ada tai long. Ini korang tak tahu kan? So, tai long dia cakap, lu ingat senang-senang kan nak masuk tempat gua kan? Mana boleh? Dia try lagi, boom, Ju6. Dia bawa dia punya tentera. Settle. Okay. So, masuk balik kat goal tadi. Okay. Last kali kita cari RSS. SRR, okay. So, kat sini, apa yang kita nampak, sini adalah support dia. Support. Okay. Mula, dia masuk, dia buat resistance yang pertama, dia buat resistance yang kedua, dan dia buat resistance yang ketiga. Dan last kali dia matikan dengan support di sini. Lepas tu, di support ni, dia sampai di sini, dia break semua. Okay. Bila dia break, sorry. Silap ni, besar sangat perubahan arah dia. Okay. Okay, ngam. Baik. Okay. Sorry Okay, lagi sekali. So, apa kita perlu buat? Cari SRR dia. So, sini adalah support. Okay. Dia buat resistance. Sampai di support. Dia break semua resistance. And then, dia keluar kat sini. So, kat sini, dia lagi atas daripada resistance ni. So, valid. 3 resistance telah di break out. Okay. So,
Bila 3 resistor telah di breakout, dia akan retest di resistor yang kedua. So sini adalah zone kita. Okay, pull back sini, apply. Setup ni susah nak dapat, tapi sekali dapat memang pergi bak datang. Okay, tengok hari tu ya. Oh, sorry. Okay, so ni kita tengok sampai sekarang dia fly 2000 pip. Okay, ni contoh untuk weekly H4 M15. So next SOP kita ada weekly, daily H1. Okay, jap. So yang tadi tu korang faham tak? Okay, faham. Cantik bosku. Okay, weekly, daily H1. Okay. So, untuk weekly daily H1, first thing first, kita cari support yang ada second movement. Okay. So, kat sini, sekarang ni kita andaikan price kat sini masih belum ada. Okay. So, kita tahu. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah support yang valid. Sebab apa dia support yang valid? Sebab dia naik dengan membuat second movement. So, weekly, daily, H1. Okay. So, first SOP kita done. Dia buat second movement and kita tahu okay. So, automatically di sini adalah miss. Deep, sampai sini accurate. Okay, so apa next SOP kita? Cari perubahan arah di daily. Okay, kita buka ke daily. Okay. Okay, so perubahan arah di daily, max kita boleh marking adalah 2 ke 3 candle. Okay, so kita buka di daily, kita tahu sini. Okay. Tadi weekly dah settle. So sini daily dia masuk, dia buat perubahan arah. Okay, kita marking perubahan arah tu. So daily done. Next SOP kita pergi ke H1 untuk cari SRR ataupun RSS. Okay. So kat sini kita tengok di H1 mana support dia. Okay, ni support. Okay, mula dia buat resistance, turun, buat resistance 1, resistance 2, sampai di support, dia break semua. Okay, so kat sini kalau break 2 resistance akan retest di resistance yang pertama. So sini adalah
zone kita. Okay, semua ulik kat daily. Daily buat H1. Okay, ni zone kita tadi. Okay, sampai ke tepi atas, sampai pula pelai. Gitu. Okay. Jauh lah, 500 bit. Weekly punya setup ni memang fly jauh lah. Kalau sekali dapat, memang functional. Yes, memang mandi duit, shower tidak lupa. Mantul. Okay, semua clear Kasih clear satu kali. Clear. Semuanya clear. Aduh, cantik di situ. Okay. So, untuk setup daily H1 dengan daily H1 Mirul akan pass semula kepada Poknik, the empire of the fly. Poknik? Hello, ya dengar. Nak fly with Poknik ni mana Poknik ni? Aduh, hilal-hilal kesian ke kita. Okay, Poknik sambung. Dengar. Sekejap. Macam mana buat hole ni? Okey, jap. Ui, Miro pandai bagi setup pun ni. Macam mana nak tukar hole ni? Tak apa. Poknik boleh je share screen sebab Ustaz dah buka semua boleh share screen. Okay, terima kasih Ustaz. Jangan risau. PA system jaga semua baik ni. Okay, itu macam baru cuy. Cantik ya, Ustaz. Okey, jap. Kita punya ni SOP apa lagi yang kita nak ni? D1 H4 SOP apa yang belum lagi, Miro? Ha? SOP apa? Daily H1 dengan daily H4 M15. Daily H1. Jap, baru nak tengok. Last week ada pakai daily H1. Daily H1. Dia kena tengok kat lancap pun nampak jelas. Jap, itu tanda. Baru boleh jelas. Okay, sini ada satu contoh daily H1. Okay, ni Lalu kita tengok sini. Jadi tak? Okay. Okay, kalau kita tengok sini. Daily kita nak tengok adalah daily H1. Okay. Kalau kita ni kita anggap ini sini tak ada lagi. N. Okay, yang ni jam Sekejap. Alright. Bau sedap, bau selesa. Okay. Yang masa ni kita anggap yang sebelah ni tak ada lagi. So, apa yang kita perlu fokus adalah masa tu price yang ni ada. Masa tu price baru nak sampai ke sini. Tengok masa ni. Masa ni price baru nak sampai sini. Yang ni tak ada lagi. Ini kita tak payah tengok. Okay, apa yang perlu kita buat kalau kita buka chart, apa yang kita perlu cari adalah bit movement dan SNR yang valid. Okay, mana kita cari SNR yang valid? Kita identify SNR yang valid. Ni adalah SNR yang valid. Sebab apa yang valid? Cuba jawab. Sebab apa ini adalah SNR yang valid? Cuba jawab. Sebab apa ini Poknik kata SNR yang valid? Ya, ada movement. Sebab ini adalah ada cycle movement. So, itu adalah SNR yang valid. So, kita adalah support daily. Sebab itu adalah SNR yang valid kan. So, support tu valid. Okay, so Poknik tanda
nak kemas balik, nak kemaskan marking kita, Puan akan buka kat candlestick. Okay, tanda. So, daily. Oh, ini tak sampai lagi. Ini saya tak daily. Betul? Oh, sini penukaran arah. Sorry. Okay, sekali lagi. Tengok kat lencak. Ini ya. Okay. Ini SNA yang valid. First, kita cari SNA yang valid. Sebab ada second moment. So, ini adalah support yang valid. So, kita tanda support yang valid kat sini. Sini pun ada second moment. So, adalah support yang valid. So, ini adalah setup SNA yang valid kita daily, penukaran arah, juga penukaran arah kat daily. Penukaran arah ni pun ada yang valid. So, penukaran arah kita daily. So, kita tanda candle penukaran arah. Okay. Soalan ni ramai yang tanya. Macam mana nak tanda candle penukaran arah? Okay, candle penukaran arah, kita kena tengok kat line chart. Nampak Kalau kita nak buy, kita kena cari candle penukaran arah dia V ke A. Kena tahu first. Korang kena tahu kalau kat line chart V ni support. Ini adalah support. So bila kat line chart dia bentuk V. Ni. Bila price main macam ni, main sini kena lantai to fly. So kat line chart nak cari penukaran arah dia V. Kalau kita nak buy kat resistance macam ni. Dia A. Faham dan A nak price main sini dah sentuh dah bumbung ni. Dia terus jatuh. Dia dah sentuh bumbung para harga tertinggi. Dah sentuh para harga tertinggi, dia akan jatuh. So kat line chart kita cari V. Penukaran arah dia untuk kita sell. Untuk buy kita cari V. So kalau kat sini penukaran arah dia kat mana? Lah V, betul. Tempat bermulanya kenaikan. Penukaran arah. SNA yang valid kita tadi kat situ, penukaran arah dia kat sini. So kita tanda buat kotak macam ni, penukaran arah. Nak kemaskan marking kita buka kat candlestick. Tanda sebatang. Penukaran arah ni solid. Sebab apa solid? Penukaran arah ni sebab dia dah buat 3 batang candle kiri kanan. Kiri kanan dah ada 3 batang candle. So penukaran arah ni adalah solid lah bagi Panik. Panik guna penukaran arah kalau ada 3 batang macam ni bagi Panik solid lah penukaran arah dia. So Panik tanda macam ni. So ini adalah setup daily. Ini adalah setup daily. Allah. Saya nak yang valid daily. Penukaran arah daily. Zone kita adalah zone apa? Zone kita adalah zone apa? S1. So kita buka lah S1. Nampak? Bila kita buka S1. Okay, dalam H1 ni kita kena tengok kat SNA yang valid dalam H1 tu. Tengok kat line chart. Buka chart. Mana? Kita tengok kat line chart ni. Kita tengok. Price keluar kat sini. Price keluar kat sini, so yang ni kita tak ambil. Sebab dah keluar dekat. So kita tengok. Ini adalah support yang valid. Ni valid tak? Ada second movement. So ni valid. Ni valid tak? Ada second movement. So ini pun valid. And so jadi zone yang kita akan tanda nanti. Kalau Panik tanda tempat itu. Okay, sini yang tadi valid kan. Valid. Sini pun valid bawah ni. Sini pun valid. And so kita nak kemaskan kita punya marking, kita buka kat candlestick. Kita ambil dah sampai bawah. Inilah zone kita. Kalau tak percaya, jadi kedap. Tengok. Tu, di atas tu. Ambil satu shadow. Daily H1. Kat situ. Faham Kena kiri dan kanan arah, perubahan arah. Okay. Ini adalah setup daily H1. Okay, kita cuba cari lagi. Ada lagi tak daily H1 kat sini? Daily H1. Sini pun ada. Rasanya ngam. Daily. Tak ngam. Daily H1. Daily H1.
Oh, EA ni ada setup yang Panik guna untuk ada kot. Ni yang fly sampai sekarang ni. Yang fly sampai sekarang ni daily ya betul setup daily. Betul tak? 6. Okey ni. Ini yang Panik bagi setup ni, Panik bagi kat Empire. Ingat lagi. Kita buka lencak, cari tengok apa daily H1 kan. Kita buka kat lencak, first apa yang kita kena tengok adalah cari SN. Apa yang perlu kita tengok first? Kalau kita tengok lencak, apa yang kita perlu buat? Tadi kita dah cuba jawab kan. Ya, SNR. So kita cari SNR. SNR, valid SNR. Ya betul. So, masa tu macam ni Masa tu perah sini tak ada Yang ni kita ignore dulu. Tapi ni tak ada ini tak payah tengok. Ini tak payah tengok. So, apa yang kita perlu buat? SNR yang valid. Daily. Itulah SNR yang valid. Sebab apa yang valid? Cuba jawab. Sebab apa dia valid? Sebab ada second movement. Betul. Sebab ada second movement. Lepas tu, sini pula. Tu SNR yang valid. So, kita akan tanda sini SNR yang valid. Dia dah buat penukaran arah tak? Ni. Ada penukaran arah? Ada. Ya, betul. So, dia dah buat penukaran arah kat sini. So, kita akan tandalah penukaran arah kat sini. Kita akan mark penukaran arah kat sini. Dan daily H1. So, kita tandalah. Lepas ni akan tengok kat lencak je. Memang cari setup apa semua selalu kat lencak lah. Lepas ni punya cara lah kan. Okay, so nak kemaskan balik kita tengok candlestick. Kita kemas kat candlestick. Penukaran arah dia kita ambil satu batang candle penukaran arah. Nampak? Faham Kita tanda zone. Kita tanda. Okay, mana kita nak tanda? Daily V penukaran arah. Ya betul penukaran arah kita adalah V. Low ish kat siapa tak sebut tadi. Yang tu V, nampak tu V. Mana penukaran arah kita ada V. Yang tu. Faham V. Okay, so daily zone kita zone kat mana? H1. So kita bukalah H1. Tadi kita dah marking dah kat candlestick. Hijau tu adalah candle daily. Kat H1 ni apa yang kita cari adalah SNR yang valid dalam H1 ni. Kita cari lah SNR yang valid. Okay. Mana SNR yang valid kat sini? Ni plus keluar kat sini. Ni tak payahlah. Ni lah SNR yang valid. Ada second movement. Yang ni tak ada second movement pun. Mana lagi valid? Ni pun valid lah. So ni valid. Jadi kita akan tanda part yang valid. Selamat ambil bawah lah. Kalau panik-panik ambil bawah sekali lah. Bila ambil bawah sekali, tanda ya macam ni. Tu. Tengok, nampak. Push. Bila press main ni, tengok masuk zone tu fly. Siapa sekarang fly? EA ni paling ingat ni, Panik pernah bagi kat Empire sebab Panik hold siapa sekarang? EA. Sebab apa Panik hold? Direction dia weekly. Okay, tengok weekly Itu punya direction kat mana tak ni dah sebut dah. Direction kita cari kat mana? Kita ada time frame kita ada 3. Mother, baby. Direction kita kat mana? Cuba jawab. Ya, betul. Weekly, monthly, father. Siapa jawab mother tu? Mother bukan untuk kita cari direction. Bolehlah cari direction kat mother. Dia ada setiap time frame dia ada storyline tersendiri. Cuma kita nak tahu direction yang long. Yang untuk kata kalau kaki swing memang akan cari kat pada time frame lah kita punya direction. Kalau untuk swinger. So, tengok kat sini masa ni. Price dia mesti sampai ke sini. Sebab apa dia mesti sampai ke sini? Ini ada second movement. Ini adalah resistance yang valid. Ini adalah support. Sebab ini adalah SNR yang valid. Ia ada second movement. So sekarang ni price mesti akan cari ke sini. Itu cara Panik cari direction lah kalau kata nak hold. Faham Ya betul. Tu dah ada yang tanya. Dah tulis SOP terbalik. Faham? So sampai sekarang EA fly.
Okay, daily H1 lah situ. Lagi daily H4 ni saya tak weekly USD CAD. Saya tak USD CAD. Saya tak weekly. USD CAD ni tak ni tak ada bagi tak entry ni USD CAD ni jap baru nak tengok. USD CAD. Cari buat import. USD CAD, okay? USD CAD. USD CAD ni sekarang ni kat monthly nak. Kita tunggu dia buat penukaran arah lah. Kan? USD CAD ni dia macam ni. Ni monthly. Saya nak ni valid. Ada second movement. So ini adalah support yang valid. Sekarang ni price berada kat situ. Betul-betul ingat price ada kat situ. Sekarang ni. Kita tanda dulu. So weekly belum ada penukaran arah lagi. Dan kalau kita buka lain sekejap, mana ada, tak ada solid penukaran arah. Kalau penik nak cari penukaran yang solid, V dah macam ni lah. V dah macam ni. V dah macam tu. Ni solid lah. Ini kita kata ada penukaran arah lah. Tunggu dia buat penukaran arah dulu. Kalau kat daily, daily dah. Okay, sekarang ni bagi weekly buat penukaran arah. Weekly buat penukaran arah memang strong lah untuk kita kalau kita cari buy untuk UCAD. Monthly daily. Betul monthly daily sesuai untuk kita nak swing lah. Monthly daily. DU. Okay lah, apa ni follow korang lah. Sebab apa ni tak cari pun SOP tadi. EU. Okay, EU ni kau tengok EU macam mana Panik boleh swing. Hari tu Panik ada buat video EU. Macam mana Panik boleh swing ni pada bawah tu. Okay, dia macam ni. EU ni, Panik tengok kat monthly. Tengok kat monthly ni macam ni. Ini adalah asset. Tukar color. Tak cantik. Okay, ini adalah SNR yang valid. Ini adalah resistance yang valid. Sebab apa? Sini ada second movement. So, resistance yang valid ni dah di break. Dia buat satu resistance baru. Dah di break. Kan? So, kat sini lepas tu macam mana? Kau kena baca storyline kan? Kena baca storyline. Okay, bila dah di break, dia buat satu penukaran arah kat sini. Ni penukaran arah ni. Monthly dah buat penukaran arah. So Panik tanda lah penukaran arah kat monthly ni. Ni saya tak swing yang Panik pakai untuk U ni. Sampai sekarang Okay. Tengok candle ambil sebatang. Ini saya tak SOP ni. SOP untuk swinger monthly, daily. Okay, saya nak Allah sekali lagi saya nak kita yang valid sini nak detail cerita dengan detail lebih detail. Yang saya nak yang valid kita monthly. Ni valid sebab ada second movement. Penukaran arah kita ni saya tak break up. Penukaran arah kita adalah monthly. Saya nak valid monthly. Penukaran arah monthly. Zone kita kat mana? Cuba jawab nak. Zone kita apa? Zone. Kalau kita ke monthly. M1. M1. Tak, ragu. Sorry. Bukan M1. Ini SOP tu swinger lah. Untuk swinger lah. Daily. Monthly, daily. So, kita dah tanda penukaran arah itu. Dah kemaskan kat candlestick tu bukan daily. Tengok kat daily. Kat daily ni kita carilah SNR yang valid dalam daily ni. Ni valid. Sini pun valid. Ni tak payah dah keluar kat situ. So kita katalah kat sini ataupun sini. Tapi kalau Panik akan ambil shadow batang sampai ke bawah. Macam ni. Ni shadow dah.
Sebab tu adalah support yang valid tadi. Betul? So, korang tengok. Ngam tak? Touch. Touch kita dah punya ni. Tu fly sampai sekarang. Kan? Kat sini panik dah full margin dah kat sini. Serius. Tapi cari re-entry balik. Cari re-entry dekat. Kat mana ni? Sekejap. Ingat balik. Sini lah. Okay. Panik cari re-entry kita sini. Kat M50, sorry. M50. Cari balik kat M50. Okay. Tengok ni balik. Tadi kan Mero dah cerita. SRR. Kau nak cari re-entry. Tengok ni. Ini adalah support. Ini adalah support. Ini adalah resistance. R1. Ni. Ini adalah R2 kita. Setelah break R1, break R2, dia akan retest R1, fly. Kat sini pun panik bagi kat signal kat sini. Sini bagi, sini pun bagi. Dan sini bagi, re-entry pun bagi. Faham Faham tak? Cuba komen kalau faham. Tak faham nak ulang balik. Faham tak geng? Awak tak ada komen ni. Kau hang. Okey. Faham Tak sangat alamak, tak sangat tu kat mana tak faham. Ulang. Alamak ulang. Macam mana nak tentukan SRR? Okey, macam mana nak tentukan SRR? Tadi kan Mero dah beritahu. SRR ni hanya boleh guna bila price dah sampai dalam zone accurate. Okey, contoh EU ni, zone accurate kita mana? Ni yang penik tanda bawah lain hitam ni adalah zone accurate. So, kita dah boleh pakai SRR untuk kita cari re-entry. Macam ni panggil dia lah. Ni accurate Ni accurate. Ni adalah accurate. Dalam ni accurate. Okay. So, bila dah accurate, dia dah buat satu support kat sini. Tanda support. SRR ni untuk re-entry. Sebenarnya, SRR ni confirmation kita untuk re-entry. Sebab apa confirmation kita untuk re-entry? Sebab dia dah ada breakout. Dia dah buat breakout. Ni R1. R1 ni sini. Ni R2. And dia dah buat breakout. Dah buat break R1, dah break R2. So dia akan retest ke R1 balik. Tu fly. SR dia betul. SR ni valid lepas accurate. Betul. Tu faham lah tu. Faham Apa beza SR dengan kotak kehidupan? Ada beza SR dengan kotak kehidupan ni. Tapi kotak kehidupan ni detail lah. And kotak kehidupan nanti kita ajar. Accurate lepas accurate. Ni lah maksudnya. Accurate lepas accurate. Sini dah accurate. Ni dah accurate ni. Ni maksud dah. Ni dah accurate. Allah. Ni accurate. Ni pun dah accurate ni accurate. Selepas accurate. Accurate Bro, bukan cucuk-cucuk ke? Allah. Cucuk-cucuk dia ni. Cucuk-cucuk dia kat sini nak. Allah. Okay, ni cucuk-cucuk dah. Masa kat sini. Cucuk-cucuk kat sini nak. Cucuk-cucuk ni, kita jangan entry. Kan? Kita jangan entry. Tunggu dia break. Ini adalah kotak hitam ni. Ada setengah-setengah orang pakai ni kotak hitam. Ni. Ni adalah kawasan kotak hitam. Kotak hitam ini haram untuk entry. Tapi dia boleh jadi halal untuk entry selepas dia accurate. Selepas dia accurate kotak hitam ni yang kita akan entry. Kosong cucuk ni. Faham Ya, betul. Kotak hitam selepas accurate. Betul. Faham? Dia banyak lagi sebenarnya. Korang kalau nak tahu kan. Kotak hitam kita ada. Kotak apa? Kotak kehidupan. Kita ada kotak momentum. Ini semua ni kalau kita belajar ni mau lepas sampai ke subuh. Kuda. Kita ada kuda.
Lagi panik tunjuk lagi. Kuda tu Nirul akan jelaskan. Eh, Kuda. Ada Raish, itu saya tahu dia. Dia Raish kerajaan. Okey, lagi satu lah. Panik tunjuk lagi satu lah. Lagi satu saya tak apa lah. Unta. Entry. Lupa tu. EDCS saya dah. Saya ni lah. EDCS ni saya tak apa. Oh tapi. EN. EN ni saya tak apa. Oh ada makin. Okay, EN ni. Ini adalah setup. EN saya tak apa. Lupa tu. Delhi. Tu Delhi second movement. Delhi second movement tu, dekat area 167095. Daily second movement. Daily. Ini weekly tu. Weekly Delhi ada dua support. Weekly itu. Ini weekly. Bila buka daily. Oh ini weekly daily. Weh ni boleh entry lagi nanti ni. Bagi belanja satu setup. Okay. Okay. Kita tengok macam ni. Untuk kita cari entry dia sekarang dah terbang Dah terbang. So ini adalah support. Betul. Ini adalah resistance R1. Ini adalah R2. Sini adalah Allah R3. Kalau dia break sampai R3 dia akan retest ke mana Miro? Kalau ikutkan persamaan saya, R2 lah saya rasa. Persefahaman saya R2 lah. Betul tak? Mantul. R2. Break 3 dia test 2 lah. Betul tak? R2. R1 R2. Break 3. R1 R2. Oh, R2 R1 lah. Betul lah ni. Oh, betul. R2 lah. Situ. Bagi jaya. Sekejap, tengok balik. Ya betul. Okay. Sekali lagi. Support. Okay. Dia break situ. R1. R2. R3. R3 yang break. So, dia akan retest ke sini kan? R2. So, tanda lah. So, kita akan tanda sini untuk kita cari, untuk kita buy nanti. Sini dulu. Ada zone ni lah. Bagi signal. Bagi signal. Tak tahu lah jadi. InsyaAllah jadi. InsyaAllah fly. 6. So, next week kita tunggu ini sampai sini. Untuk kita re-entry lah. Sebab sini ada create kan. Faham Macam mana macam mana nak mark Panik cerita sikit confirmation cara confirmation lah. Ni yang tadi yang Panik cerita sekarang ni ada confirmation lah ni. Faham ni. Ini signal ni, signal. Wah. Jadi insya-Allah. Okay. So ni EN. Last week tak banyak kot pun ni entry. GBP CAT ada entry macam. Okay, GBP CAT. Oh, GBP CAT ni ada setup. Okay, contoh GBP CAT ni. Daily. Ni setup apa? Daily. Penukaran ada besar. Daily H1. Weekly ni. Ni weekly. Okay. Macam contoh kalau yang ni kita tengok weekly. Mana? SNR yang weekly. Masa ni kita anggap macam ni. Okay, yang ni kita anggap, yang ni tak ada lagi. Ni tak ada lagi. Tapi ni tak ada lagi. Letak ni. So, cari SNR yang valid. Kat mana SNR yang valid? Sinilah.
Ini SNR yang valid. Ni valid sebab ni pun ada second moment, ni valid. So kita tanda. Kita tanda terbuka ni kita tanda kat sini. Zoom besar. Tapi tak apa sebab kita nak tunggu penukaran arah. Betul tak? So tengok line chart, penukaran arah dia V. V. So kita tanda kat sini. So tanda sebatang ni. Penukaran arah. Tertanda kalau pening ambil sampai ke bawah ni. Okay, weekly H4. Okay. Weekly H4. So kita tengok kat line chart mana yang valid. Sini valid. Sini valid. SNR valid sebab ada second movement. Ni pun valid sebab ada second movement. Dan ni kita tak payah ambil sebab dia keluar dekat dengan kotak ni. So ada dua zone. Kita akan tanda sini sampai sini. And tengok. Ataupun kita tanda bawah sekali. Kau ni selalu akan ambil bawah sekali lah. Kita tengok ngam tak? Ngam. Oh, tengok. Nampak tu? Masuk zone dia reject terus. Ini selalu kalau jadi keadaan macam ni mesti ada susah. Nampak? Lepas tu fly. Masuk zone kita tu fly. Nampak? Dia masuk zone kita tu fly. Faham Ini weekly H4. Faham Okay. So habis Pak Nik akan serahkan webinar kita malam ni untuk makan kepada Miro. Kalau ada apa yang tak faham boleh tanya Pak Nik dekat Instagram. Okay, faham Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya Pak Nik kat Instagram Empire. Nanti yang ada kat sini nanti bolehlah buat story tag Pak Nik kat Empire. Jangan lupa tag Outlaw sekali. Sekian saja daripada Pak Nik untuk malam ni. Sekian saja daripada Pak Nik untuk malam ni. Pak Nik serahkan majlis ni kepada Miro. Okay. Assalamualaikum. Okay. Rasanya tu je lah kot. Miro tunjuk apa Miro? Ada lagi? Itu lah. Korang nak tunjuk apa lagi ni? Kalau tak ada kita jemput Ustaz Ustaz. Okey, kita jemput Ustaz untuk membaca doa penamat kita. Ustaz. Tutup majlis kita hari ini dengan bacaan doa daripada Ustaz Pigana. Apa Jemput pun Ustaz untuk baca doa kita, doa pembuka dan doa penutup. apa pun yang terlebih tu macam ni. Tak ada Ustaz. Lain macam ni. Tiba-tiba kena baca doa pula. Aduh. Dah PA sistem tak berbayar ni. Bukan kita nak minta barakah daripada Ustaz. Doa Ustaz terpadu. Ui, saya ni barokah untuk semua. InsyaAllah. Kita boleh baca doa. InsyaAllah. Al-Fatihah. Ustaz ada doa lah untuk penutup kalau tak ada. Dah Al-Fatihah je. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, berkatilah majlis kami pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya niat kami untuk mencari ilmu pada malam ini, untuk kami mencari rezeki buat keluarga kami, ya Allah. Buat kami bantu insan-insan lain yang dalam kesusahan, buat kami ubah nasib mereka, buat kami bantu membina masjid, bantu memfasilitasi anak yang bertahfiz, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami khalifah yang berguna, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala ilmu yang kami dapat ini ilmu yang bermanfaat buat kami dunia dan akhirat, ya Allah. Amin, 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 ya Rahman. Okey, sebelum majlis kita, jangan lupa kasih palang sikit Allah Hafiz, Pak Nik and Ustaz terpadu. Kasih payung palang sikit. Jangan dekat sini, dekat Gua Along tu. Sana. Kat Grup Along lah. Jangan kat sini. Kalau kat sini dah tak nak dah webinar. Kita hanya nak menjawab soalan je sekarang ni. Tapi Okey. soalan bukan berkaitan forex.
maybe calon-calon untuk Pok Ni Ah. punya. Pok Ni dah kahwin, Mirul. Pok Ni Mirul. dah lah. Ada hal tak tadi. boleh. Apa? Pok Ni pun ada isu tadi dekat grup. Aduh, Ron. Aduh. Pok Ni Aduh, jangan cerita kat sini, bahaya. Jangan cerita kat sini tu. Ya. dah Nanti speaker dia kan. famous ramai kenal. Apa pun palang jangan lupa tu kat Along. Okay guys, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Ada Ada lagi soalan? Semoga Okay, guys. bermanfaat. Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya tak? Soalan yang tidak berkaitan dengan forex. Ada tak? Soalan yang bukan berkaitan forex. Contoh Macam dia mana nak keluar duit banyak setiap hari? Kita Tanya jenis. Mirul lah. Okay. kalau nak keluar duit banyak setiap hari ni senang je. Kalau korang ada kakak bikin dengan Mirul 10 single. Okey, soalan lain. Pok Ni umur berapa? 40 berapa? 42? 7. Oh, Jangan tujuh. Ustaz. Wah, aku ajak tu. Kata aku ragu-ragu. Gerak. Orang 25. Macam mana Mirul boleh jadi jutawan tu? Tanya. Start bila nak kahwin? Ustaz bila kahwin Ustaz. Pok Ni orang mana? Soalan tu InsyaAllah Ustaz akan umum dekat IG story sebentar lagi. Mirul macam tadi lah. Bila nak kahwin tunggu siapa ada nak mengingat kakak. Tu Miro, ada orang tanya bila nak kahwin? Soalan. Tu lah. Miro kena hijab. Miro, dia tanya. Hijab tu siapa? Mana? Tak tahu? Siapa? Mirul umur berapa? Kau ni asal mana? Asal kata bos. Berapa lama belajar baru berani try di kami, kami jenis kami kan. Kami apa ni, Miro Ustaz adalah student Cikgu Alik daripada first batch. Kita first batch kita bulan berapa kita? Bulan 10 kan, betul tak? Ya, bulan 10. Betul tak Ustaz? Ustaz first tengok webinar Bulan 10 kan? balik tengok bulan 10. Lepas tu beli video bulan 11. Video bulan 11. Lepas tu PC bulan First 12. webinar. First webinar tu tak join tapi tengok video webinar tu. Webinar Hot Forex, betul? Okey, itu jenis kami. Orang Lepas lama. tu waktu tu Ustaz lepas tengok video Ustaz ingat je dengan Pok Ni kita orang kerja full margin je. Sebab Miro dia jauh sikit yang tau. Kita bukan. jumpa dia pun untuk pergi memanah, untuk pergi apa nama Menembak. menembak. Bowling tu ada kereta bowling dia cakap siapa menang. Bowling Ada padang. rekod tu. Sebab Miro kuat main bowling padang Ustaz tentu. Sebab tu Miro kalah bowling biasa. Betul, itulah jenis kami kan. Saya Pok Ni dengan Ustaz selalu duduk full margin kan tu. Full margin tapi kalau kena tahu kecil. account Sekali dulu 10 USD, 30 USD. Kita orang pun bermula daripada 0.01 juga. Betul, Lord Legend. Ingat Kita orang kenangan semua tu. kita orang semua bermula daripada 0.01 juga. 10 USD boleh jadi 100 tu sukalah. Cukup-cukup happy betul. dengan tu. Tapi bila jumpa hari-hari tu kena ada hasil. Tak masuk start. Kena ada hasil. Betul. Oh ni macam mana nak tahan emosi hole tu? Six grow account. Macam mana nak tahan emosi hole? Apa dah? Hole, tu ada orang tanya macam mana nak tahan emosi hole. Payah soalan tu. Saya tak boleh jawab. Oh, senang je. Saya pun tak boleh jawab. Saya pun tak boleh jawab. Okey, kalau Pon Pon ni okey, kalau stay Pon ni senang je kalau nak swing. Kalau memang target tu swing, dah entry account swing tu delete daripada iPhone. Tak payah buka. Seminggu lepas tu baru buka. Jangan buka kakak. Kalau buka kakak nanti emosi tak stabil. Kan? Jadi mental. Sekiranya kita dah niat, kita dah tahu direction tu swing. Direction tu dah swing, tapi kita tengok tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tu bukan swing lah.
Swing kita ni, dia istilah swing ni 500 pip kat atas kita target. Ataupun kalau ikut masa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tu swing. Faham tak? Ataupun kalau ikut peak 500 ke atas, kita target 500 peak ke atas. Kalau kita tengok tiap-tiap hari baru jalan 20 peak dah tengok, tu bukan swing lah. So account swing tu, kita jangan tengok selalu. Kalau kita tengok selalu memang ganggu emosi. Faham Betul. Okay, bagi Ustaz tanya soalan. Kalau So scalping- Pok Nik dengan Mirul boleh jawab Boleh? So kita kalau bagi Mirul soalan, tanya soalan. Mirul, Ustaz, jangan lah. Mirul punya webinar Ustaz tanya lah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. betul. Mirul punya webinar kita tanya dia. Kita tanya Mirul. Ustaz akan pilih soalan yang paling berkualiti dekat ni. Cuba korang hantar soalan. So Ustaz akan tanya Mirul lah. Okay. Mirul, advice withdraw setiap hari or weekend? Kalau Mirul dulu biar amalkan daily. Lepas dah biasa daily, dah confident, pergi ke weekly pula. Tapi yang penting kena ada daily target lah. Kalau saya. Faham. So maksudnya kalau korang nak trade, make sure korang ada daily target tu berapa. So kalau dah sampai daily target tu akan stop trade ke macam mana? Stop trade sambung esok. Walaupun ada setup dia. Tapi kalau Stop game tekan. trade sampai esok. Okay, faham tak? Jangan overtrade. Okay, soalan kedua. Modal yang paling sesuai berapa? Untuk Pok Nik lah. Modal yang sesuai berapa? Untuk trade. Modal yang sesuai untuk trading. Modal yang paling sesuai. Okey lah. Kalau stay kita lah Ustaz. Awal-awal kita trade dulu. Kan? Ni kalau stay panik lah. Kalau dulu modal je tanya. Modal berapa modal. Ustaz? Kita paling tinggi. Kita dulu kita 50 start 50-30 dulu. Modal. 50-30 macam tu. 50 tu paling tinggi lah. Kan? Betul. Lot legend lah macam tu lah. Tapi Tapi ada yang tekan. tanya macam mana boleh konsisten. Okay. Tekan jangan nak beritahu. Like no tomorrow lah. Modal 50, modal 30, tekan berapa? Ya, EN baru ni tekan start apa ni? Memang full margin lah. Kau ni tekan. Oi, jangan nak beritahu. Jangan tahu. Kalau boleh nak terkoyak graf tu. Kita apa hari? Full margin saja tu. EM, gold. Sedap. 2 kali makan. Okay, ni ada nak jawab, ada soalan yang macam mana. Jawab tanya macam mana nak konsisten tu. Kira jawab. Ustaz jawab pula, Ustaz jawab. Macam mana nak konsisten Ustaz? Baik. Macam mana nak konsisten lah. Fokus pada quality setup. Maksudnya kan, kalau macam saya, kalau macam Ustaz akan fokus pada setup yang Ustaz belajar saja. Maksudnya contoh, kita dah belajar setup resistance, setup breakout. Korang jangan, dah tahu lah, korang belajar setup time frame, weekly, daily. Janganlah pula korang pergi pandai-pandai ubah H1, F15. Itu memang tak sekolah tu. Faham tak? Nak konsisten, fokus satu je. Weekly H4, weekly daily H1, setup reversal, pattern tu. Faham tak? So janganlah tukar-tukar. Fokus yang tu sebab korang dah tahu lah. Setup tu winning rate dia tinggi. Confirmation tu kalau dia buat, confirm jadi. So tak apa habis. Tu cara nak konsisten. Okay? Guna satu lah. Okay, clear Kalau panik pula macam ni, kalau nak konsisten, kalau panik dulu, depo setiap hari, withdraw pun setiap hari. Kan? Withdraw 20 USD setiap hari. Tapi tak ada target. Ni cara nak konsisten lah. Cara nak konsisten untuk kita jaga emosi. Okay, cara untuk kita target kita. Kalau dulu 20 USD, grow sampai jadi 200 USD. Contoh kalau kata 20 USD tu, hari tu MC, jangan trade dah hari tu. Jangan duduk depo hari tu. Depo hari esok tu pula. Okay, contoh kalau 20 USD tu dah jadi 200 USD. Stop sampai 200 USD tu. Jangan overtrade. Kalau overtrade tu akan jadi koyak mental tu. Faham tak? Faham. Betul ya Ustaz? Kan kau Ustaz pun Betul, macam tu lah. Emosi Ustaz, tu. kalau account tu dah lost, Emosi tu nak cara jaga. Orang kata kita punya setup tu fail ke, tak jadi kan, kita ada MC ke SL ke, jangan terus nak counter.
Itu je nasihat. Jangan terus nak counter sebab waktu kita emosi tu kita akan cari setup yang tak berkualiti. Sebab kita mindset dah tertekan. Okay, jangan revenge. Betul. Jangan Betul. revenge. Jangan revenge. Walaupun lawan Sebab tetap kita nak nak jaga menang. emosi tak. Macam tu lah. Sebab kalau cikgu Alik punya nasihat, nak belajar jaga emosi, nak jaga kita punya konsisten, belajar withdraw hari-hari. Macam tu lah. Betul. Tu. Sekarang ni Ustaz Lagi ni apa lagi rupanya tanya? full time ke? Ke ada kerja lain? Ni dengan Mirul ada kerja lain ke? Saya bagi kucing makan. Saya pecinta kucing. Jaga anak. Jaga anak. Jaga anak ni pun bini dah WhatsApp lagi sebelum tidur, tukar pampers anak. Itulah kerja apa ni. Audu. Daripada trip. Aku dah tukar pampers anak terus lagi. Ustaz ada kerja lain tak Ustaz? Ustaz selain daripada Forex macam biasa AJK Masjid kan? Itu je lah. Sedap dah orang tengah minum. Iya tu. Dia ambil paling baik tu. Dah. Dia ambil paling baik tu. AJK Masjid. Itu pasal AJ ke masjid tu siuk tu. Itulah. Ustaz kan? Aduh. Lagi. Selain teknik SOP yang selalu tak ada. Okay, kalau panik rasa pun Ustaz dengan Mirul pun sama agak. Tak ada pakai teknik cikgu Alik je, tak ada pakai teknik cikgu lain. Kalau korang duduk campur-campur teknik tu susah nak konsisten. Nanti pening. Betul. Tu Ustaz sokong 100%. Nanti pening. Nanti bukan dia susah nak kalau buat pakai decision. teknik cikgu Alik Susah nak buat decision making. betul. Ada cikgu ajar buy kat sini, ada cikgu ajar buy kat sini. Korang tu pening nanti. So fokus satu cikgu je. Apa pun, lawan tetap Kau ni lawan. kena banding tak? Guna berkemana masa start 10 USD tu. Hot Forex. Apa pendapat NFP minggu depan? Apa pendapat NFP minggu depan? Ui, soalan ni advance gila ni. Apa pendapat NFP minggu depan tu? Kita bukan fandom. Oi, Bonik. Ya? Gila tak kenal Mandin. Kau ajar Awak? Bang Din. Tak kenal Mandin Ui, benda kena bonik Bang Din kenapa ni? Dia benda cepat tu. Bukan tu. Tiba-tiba sampai. Dia dengar dia jauh ni. Ui, tiba-tiba sampai masuk badai rumah hatinya. Ui, takkan. Tengok jadi kuda. Malam ni kita orang ada Kemulan dekat masjid yang Ustaz jaga tu. Tapi tak boleh beritahu masjid mana. Tapi tak boleh beritahu lah. Sebab tu dah tadi dia tanya asal mana, tak boleh beritahu asal kat mana. Tapi hint dekat Damansara. Tapi kalau korang nak tahu, kalau korang nak jumpa Ustaz boleh. Ustaz boleh bagi tahu dekat mana. Jangan Siapa yang nak jumpa Ustaz? Cuba komen tu Ustaz tengok. Siapa? Sekejap tengok dulu. Siapa yang nak jumpa Ustaz, korang kena rajin-rajin ke masjid ataupun surau yang berdekatan. Penuhkan kat sana. Ya. Okay? Rasa dah jawapan dia tu. Oi, kalau macam tu siapa nak jumpa Mirul? Penjara. Kena rompak kedai mana ni. Elok-elok dia. Aduh. Masjid online. Lagi soalan tu. Oi, jangan. Lagi. Soalan sebelum kena tukar pamper anak ni. Sebelum kena tukar paper anak. Ustaz, semalam live IG ke? Semalam? Tak ada lah. Sekejap lagi Ustaz live IG lah. Target berapa persen sehari? Ustaz bila nak kahwin? Ui, bahaya soalan ni. Soalan sensitif tak boleh jawab. Untuk target persen tu boleh ambil ni dalam Oi, jangan. persen. Korang nak tanya soalan bila Ustaz nak kahwin. Acik Ustaz ada dalam ni. Dia tengok. Ustaz nak jawab pun berhati-hati. Baik korang tanya Mirul. Mirul okey, Mirul tak kisah. Korang tanya Mirul kahwin bila. Jawapan sama. Ni apa nak tanya Ustaz ni? Ada orang tanya ramai.
Tanya apa tu? Ustaz single ke? Tak single. Hello? Tanya soalan. Ustaz single. Betul-betul sah. Single. Oh, Single dia atau nak tidak? Terputus Rang. Dah putus siut. Itu dah betul-betul lah. Siut tu Ustaz dah putus. Kan Ustaz jawab. Berani jawab dah. Okay. Come on, Ustaz, kita orang kata Video bila ni kita, direkod. bila kita ada agama kita taat pada yang satu. Kita bersujud kepadanya. Okay? Video ni rekod tu Miro. Tidak macam tu. So bila kita taat pada yang satu, kita mesti berpegang pada yang satu je. Betul. Palang naik muka. Jawapan selamat Cuma paling selamat. Dapat selamat terus. Tapi tengah Itu kata jawapan. pun ni hati-hati lah. Takutlah nanti kena tidur luar ke. Anak dara atau janda? Untuk anak dara atau janda. Boleh ada contoh muka tak? Macam bodoh kan? Tak ada. Tegurah. Miro. Ah. Ui, Miro, apa ni janda tu tanya, Miro suka nak darah atau janda? Tu soalan tu susah tau. Kalau ada jodoh kan. Susah, Jawapan selamat. Dia kadang-kadang bila baca Jawapan selamat kalau dah jodoh. Tu jawapan selamat kalau dah jodoh. Macam mana Ustaz boleh kawan dengan Aduh. orang tua? Ui, Dek. Jat soalan ni. Macam mana Ustaz boleh kawan dengan orang tua? Siapa yang dimaksudkan tua tu? Cuba Mana? beritahu. Siapa yang tua tu? Hai. Ponik. Ya lu. Baru Lebih kurang jahat lah, tak Ponik. sampai lagi atau tua lah. Ponik tak sampai 30 lagi abang 28 lah. Aduh. Alah Ustaz muda setahun je pun. Ustaz muda setahun je pun. Siapa tahu umur Ustaz? Aduh Ustaz. Siapa tahu umur Ustaz. Tadi dah bagi hint tu. Tu dah jawab ah. 55 boleh. Okey, berapa umur Miro pula? Berapa? Tak, jawapan dia orang semua ni betul ni. Umur Ustaz. Sebab Gila. Ustaz semua surau-surau semua ada yang 77, ada yang 55. So betul. 60, betul. Yang last tu betul 60. Miro pun duduk kat penjara pun 15 tahun dah. Ya. Itu aja kat umur 60 sekarang. Okay. So kita ada soalan pula. Berapa Miro target profit untuk tahun ni? Kalau boleh try Mir- cita. Tapi tak payah profit lah. Profit tu kita tahu lah. Miro ni dah level advance. Apa yang Miro nak capai tahun ni? Adakah nak kahwin ke? Cuba cerita sikit. Allah, Ustaz bagi salam hati ni. Kalau Aduh. ada Jumpa kita kalau je ni. ada Kan, jodoh, apa yang nak capai tahun ni? kalau ada jodoh, ada rezeki, insyaAllah. Okey, untuk Ponik pula. Apa target Ponik untuk tahun ni? Target. Hmm. Tak ada tu. Tahun ni patut nak pergi Mekah tapi Covid kan. Itulah. Betul. Ustaz target Ustaz. Ustaz tambah target, tadi. target Soalan. untuk bahagiakan family tu. Alhamdulillah. Oh, Ustaz memang pandai. Yang kedua Alhamdulillah. lepas family? InsyaAllah kalau orang kata ada jodoh tak ke mana? Alhamdulillah. Ustaz jawapan paling selamat. Alhamdulillah. Ustaz memang jawapan boleh selamat tu. Miro first achieve 1 million bila? Ada orang tanya. Itu kita biarkan rahsia. Tapi Alhamdulillah dah start berubah selepas dapat konsisten kan. Lepas dah tak gian duk asyik tekan buat daily target semua. Alhamdulillah sekarang. Mantap lah. Miro ni idola tau. Ustaz idola saya. Idola tu Miro. Ilmu idola mak. Miro memang idola. Dia daripada Banduan. Daripada Betul. Banduan yang pergi, ingat lagi masa dia jumpa kita dulu. Nampak dia loser gila kan. Betul. Dia memanah Miro pun ni tak dia syak. Dia main bowling pun kalah. Boleh padang. memang loser gila.
Tentu tak nampak ke Baru paru keluar bendara nak sampai minta ke leher. belajar pun tak mau ambil kerja. Tentu pun ni tak nampak ke paru Ha? dari kening sampai ke leher. Main bowling pun kalah Miro. Oh, sebab Mirul Mirul Zah tu tapi tengok sekarang dia laju. Betul. Dia tu orang kata Dia- walaupun korang ni Daripada ada orang Benduan anggap ke Miro. tak ada masa depan, tapi rezeki tu tak ke mana. Ha. yang penting kau kena ada Itu- patient dalam korang Itu buat. respect gila-gila kat Miro. Bila buat Kalau something dulu kalau mentaliti masyarakat ni Okey, kita dengar ni, Ustaz nak mentaliti tanya soalan masyarakat sikit. tak mau berkawan dengan abang. Apa nasihat Mirul lah waktu apa yang Mirul rasa waktu orang pandai hina lah waktu dulu lah, waktu keluar penjara tu. Waktu zero lah waktu tu, cuba cerita sikit. Betul. itu rasa memang Masa orang tak mau berkawan dengan batuan lah. tu rasa koyak lah sejak siap aku ni nak jadi apa ni kan. Dah lah aku teruk, klik-klik aku teruk, macam mana aku nak ubah hidup aku. So saya try cari cara, which is saya jumpa dengan Cikgu Alif, then dia ajar saya, dia kata kau boleh ni kan. So Lepas tu- dulu yang Ustaz faham Mirul ada cerita yang waktu dulu Mirul start join Forex sebab waktu cari kerja orang tak nak ambil. Yes. Betul ke? Time tu orang tak nak Tak mau ambil, ambil kerja. semua tempat lah. Saya certificate master Ustaz. Oish, mantap lah. Tapi tu lah, Miro, lepas tu nak tanya Yeah. Miro satu soalan. Miro, yes, nak tanya Miro satu soalan ni. Apa okay. pula Miro rasa sekarang ni dulu banduan yang dihina, orang tak mau kawan dengan banduan. Sekarang ni orang cari banduan. Sekarang ni Itu- orang pula cari Miro. Dulu kan semua lari pada Miro. So untuk jawapan tu senang je. Korang kena kira untuk semualah. Bila kita buat something tu, kita kena ada passion kita, which is okay, kalau kita tekad nak buat something tu, A tu, kita kena kau kat A tu. Sebab tak ada orang yang tak boleh berjaya. Betul. Semua orang boleh berjaya. Ya, Cuma buat jangan halfway lah. Buat sampai habis. betul. Pasti Betul. jadi. Miro yang dulu bukanlah Miro yang sekarang. Betul. Yeah. Dulu aku terima, sekarang akulah yang bahagia. Apa? Itu lagu buat ni. Jangan. Boleh 7 lagu? Jangan. Boleh 7 lagu? Okey lah. Okey lah. Ada korang nak tajuk lagu apa? Ustaz akan pasangkan untuk Mirul. Jangan. Pasti jadi. So Mirul